Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Muhammad Fawis bin Bakri, iaitu pensyarah bagi subjek CBP 2021 Debat Bahasa Melayu dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Alia Diana binti Saleh dengan nombor matrik di 201920911037. Video ini merupakan video tugasan bedah buku yang mana saya akan mengkaji dan menganalisis buku yang telah saya pilih. Buku yang saya telah pilih ialah buku cerita Padang Pasir. Di dalam buku ini mengandungi 366 buah cerita yang mana kisah-kisah yang ditulis di dalam buku ini adalah berdasarkan sejarah, tragedi, komedi, dongeng dan lain-lain. Setiap cerita yang ada dalam buku ini sangat menarik dan mengujahkan di mana pihak penerbit meninggalkan kesan yang mendalam di dalam jiwa seseorang dan mempunyai banyak pengajaran serta nilai murni yang baik yang patut untuk kita contohi dan pelajari. Disebabkan masa yang diberikan adalah singkat, iaitu 10 minit sahaja, jadi saya akan menceritakan 2 daripada 366 cerita yang ada dalam buku ini yang sangat menarik perhatian saya. Cerita yang pertama yang akan saya kongsikan yang ada dalam buku ini bertajuk Harun Al-Rashidin dan si Gadis. Di dalam cerita ini menceritakan Harun Al-Rashidin yang mana ketika ia telah memasuki ke dalam biliknya, beliau terkejut apabila mendapati seorang gadis sedang tidur di atas katilnya. Gadis itu terjaga dalam ketakutan apabila menyedari kehadiran Harun Al-Rashidin. Harun Al-Rashidin pun menenangkan gadis itu dan bertanya bagaimana dia boleh berada di situ. Si gadis pun menceritakan bahawa dia telah dibeli oleh seorang raja dengan harga yang sangat besar, iaitu 10,000 dirham. Namun belum sempat pun putera itu membawanya pergi, dia telah diculik pula oleh sekumpulan lelaki. Selepas itu, dia pun tidak tahu apa yang terjadi. Sedar-sedar, dia sudah berada di katil Harun Al-Rashidin. Harun Al-Rashidin ini pun berasa aneh dan pelik apabila mendengar cerita gadis tersebut. Namun disebabkan Harun Al-Rashidin ini merupakan seorang yang sangat baik dan budiman, beliau tidak menghukum gadis itu, sebaliknya menjemput gadis itu makan. Kerana Harun Al-Rashidin ini berasa kasihan dengan nasib yang menimpa gadis itu. Harun Al-Rashidin berjanji akan menghantar gadis itu pulang ke rumahnya apabila selesai makan. Namun, tanpa disangka-sangka, rupa-rupanya gadis ini tidak bersikap jujur. Dia mempunyai niat yang jahat terhadap Harun Al-Rashidin. Sewaktu Harun Al-Rashidin ini leka, gadis itu pun segera mencampurkan serbuk racun ke dalam minuman beliau. Harun Al-Rashidin ini pun hampir terminum racun tersebut. Namun, tiba-tiba seekor kucing melompat ke atas meja dan melanggar gelas beliau. Air yang beracun itu pun tumpah ke atas lantai. Jadi Harun Al-Rashidin ini pun terselamat daripada niat buruk gadis itu. Jadi berakhirlah cerita Harun Al-Rashidin dan si gadis. Kesimpulan daripada cerita ini adalah tidak salah untuk menjadi baik, namun begitu kita perlu sentiasa berhati-hati, apalagi dengan orang yang baru kita kenal. Kita tidak seharusnya mudah untuk mempercayai orang yang kita baru kenal, kerana belum tentu orang yang kita baru kenal itu mempunyai mempunyai niat yang baik kepada kita. Oleh itu, sentiasalah berwaspada dan sentiasa meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Cerita yang kedua yang cukup menarik bagi saya yang ada dalam buku ini bertajuk Kisah Si Nelayan. Cerita ini menceritakan di mana seorang nelayan tinggal di tepi pantai namun tidak mempunyai nasib yang baik kerana beliau tidak mendapat sebarang hasil tangkapan laut. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia telah terserempak dengan seorang lelaki yang tengah dalam kesusahan. Lelaki itu meminta bantuan kepada si nelayan untuk membantu kudanya yang tersangkut di dalam lumpur. Nelayan tersebut pun segera memberikan pertolongan sehinggalah kuda tersebut berjaya dilepaskan.
Sebagai balasan, lelaki berkuda itu memberikan satu petuah kepada nelayan ini. Petuah yang diberikan lelaki itu adalah ketika ingin mencari tangkapan laut, lelaki itu menyuruhnya turun ke laut dengan kaki kanan. Dia pasti akan memperolehi hasil tangkapan yang banyak. Oleh itu, nelayan tersebut pun mengikutlah petuah yang diberikan oleh lelaki tersebut. Sejak itu, kehidupan si nelayan mula berubah. Dia tidak lagi pulang dengan tangan yang kosong. Hinggalah suatu hari, dia telah terlambat sehingga ditinggalkan oleh kapal. Dalam keadaan yang tergesa-gesa itu, dia turun ke laut dengan kaki kiri. Semasa di laut, berlakulah ribut yang dahsyat sehingga nelayan itu hampir lemas. Sejak daripada itu, dia sentiasa berhati-hati dan turun ke laut dengan menggunakan kaki kanan sahaja. Jadi, sekian tamatlah cerita tentang si nelayan. Kesimpulan daripada cerita si nelayan ini adalah, sebagai umat Islam, Rasulullah kita telah mengajarkan kita untuk memulakan sesuatu yang baik menggunakan kaki atau tangan kanan terlebih dahulu. Ia merupakan amalan yang sangat disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutamanya dalam amalan yang melibatkan ibadah, antaranya tertib berwudu, mandi, dan lain-lain. Ia sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang mana daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai melakukan sesuatu daripada sebelah kanan ketika memakai selipar, menyikat rambut, bersuci, dan dalam setiap amalan yang dilakukannya. Riwayat Al-Bukhari. Menerusi hadis itu, umat Islam juga disunatkan mengutamakan yang kanan dalam perkara yang melibatkan kemuliaan dan keelokan seperti adab makan, minum, berpakaian, menaiki kenderaan, memakai selipar, menyikat rambut, bersuci, memasuki masjid, dan sebagainya. Sementara itu, dalam melakukan amalan yang berlawanan, sesuatu yang tidak elok seperti memasuki tandas, keluar daripada masjid dan sebagainya, itu hendaklah didahulukan dengan sebelah kiri. Ini merupakan petunjuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendahulukan sebelah kanan kerana yang kanan itu lebih mulia daripada yang kiri. Jadi berdasarkan dua kisah ini, yaitu kisah Harun Ar-Rasyidin dan si gadis serta kisah si nelayan, ianya merupakan cerita yang sangat menarik dan mempunyai pengajaran dan nilai murni yang sangat baik yang dapat kita contohi seperti baik hati, tolong menolong, memulakan sesuatu perkara dengan kaki atau tangan kanan dan sebagainya. Pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini bolehlah kita contohi dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Saya mengharapkan semoga dengan dua cerita ini dapatlah memberikan kebaikan dan manfaat kepada yang mendengar dan menonton video ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.